Assalamualaikum dan salam sejahtera. MG Flash 4 Mac bersama saya Nur Ayuni Johari. MG Flash dimulakan dengan pembunuhan beramai-ramai berterusan rejim Zionis terhadap penduduk Palestin di Gaza. Sekurang-kurangnya 9 lagi disahkan terkorban dan ramai lagi yang cedera apabila mereka menjadi sasaran tentera Israel dalam kejadian di Deir al-Balah mangsa diserang ketika sedang mendapatkan bantuan kemanusiaan daripada sebuah truk. Pembunuhan ke atas mereka yang menunggu untuk mendapatkan bekalan adalah yang kedua dalam tempoh 5 hari di wilayah itu. Kumpulan Hamas mengecam serangan itu sebagai sebahagian daripada perang pembunuhan beramai-ramai dan penghapusan etnik oleh Israel. Dalam pembunuhan pada Khamis lalu, sekurang-kurangnya 116 rakyat Palestin terkorban dan 760 lagi cedera apabila tentera Israel membedil orang ramai yang menunggu bantuan kemanusiaan di selatan bandar Gaza. Sekurang-kurangnya 30,410 rakyat Palestin, kebanyakannya wanita dan kanak-kanak telah terbunuh di Gaza dan 71,700 yang lain cedera di tengah-tengah kemusnahan besar-besaran dan kekurangan barangan keperluan asas. Dalam pada itu, serangan berterusan rejim Zionis terhadap penduduk Palestin tidak mematahkan semangat rakyat Malaysia dan pertubuhan bukan kerajaan NGO di negara ini untuk membangunkan semula wilayah itu. Menerusi projek Bandar Wakaf Malaysia, Persatuan Cinta Gaza Malaysia CGM menyasarkan kutipan RM100 juta untuk membina semula kediaman yang dimusnahkan pengganas Zionis sejak 7 Oktober lalu. Ketua Pegawai Eksekutifnya Muhammad Nadir Al-Nuri Kamaruzaman berkata pihaknya kini telah menerima sumbangan daripada beberapa kerajaan negeri dalam menjayakan usaha itu. Dan selepas daripada tamat peperangan, insya-Allah kita akan memulakan pula fasa yang dipanggil sebagai recovery ataupun baik pulih, di mana kita akan memfokuskan kepada beberapa benda termasuklah projek mega kita, iaitu projek yang disebut sebagai Bandar Wakaf Malaysia di Bumi Gaza, yang akan menelan kos sekitar RM100 juta dan telah pun diberikan kerjasama oleh beberapa kerajaan negeri dan juga agensi-agensi kerajaan. Dan projek ini adalah projek yang sangat penting kerana ia akan melibatkan pembangunan semula bangunan-bangunan yang telah dimusnahkan oleh penduduk, dan selepas daripada peperangan antara keperluan besar mereka ialah untuk mempunyai semula tempat-tempat tinggal. Kita ada dapat bantuan daripada beberapa agensi kerajaan seperti JAKIM dan sebagainya. Pada masa yang sama kita juga mendapat bantuan ataupun pengumuman bantuan daripada kerajaan negeri Selangor contohnya, yang telah meluluskan dana ataupun memberi janji dana sebanyak RM8.2 juta. Kerana sebenarnya konsep yang kita lakukan ialah 14 bangunan apartmen, yang mana setiap bangunan apartmen ini akan diwakili oleh setiap negeri. Justru kita mengharapkan sokongan daripada kerajaan-kerajaan negeri yang boleh bekerjasama membangunkan apartmen masing-masing, ataupun sekurang-kurangnya kita dapatkan dana tersebut daripada crowdfunding daripada rakyat dalam negeri-negeri tersebut. Beliau berkata demikian kepada media ketika ditemui selepas Majlis Malam Untukmu Gaza malam tadi. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Motek diminta mempertimbangkan bagi mencantikkan Menara Condong Teluk Intan yang menjadi ikon di kawasan itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata menara yang sudah menjangkau usia 139 tahun itu menjadi simbol khususnya bagi penduduk di Teluk Intan dan kawasan sekitarnya. Yang penting kita harus menjadikan mana-mana bangunan ataupun tapak-tapak sejarah ataupun mana-mana tokoh yang boleh dan telah menaikkan nama harum bagi sesuatu tempat ini harus ditersuhurkan. Wang bukan sebagai satu kekangan atau satu masalah. Yang penting wang itu digunakan untuk promosi, untuk kita mewawarkan sesuatu produk yang baik bagi kepentingan negara, kepentingan negeri, apatah lagi kepentingan tempatan. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada Majlis Penganugerahan Bakat Muda Sezaman BMS 2023 di dataran Menara Condong semalam. Dalam ucapannya pada majlis yang sama, Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani berkata pemilihan lokasi bersejarah itu bertepatan sekaligus mempromosikan Tahun Melawat Perak TMP 2024.
Semua peguam syari'i diminta supaya dapat mengeratkan kesatuan dan menjaga disiplin diri dalam usaha mengukuhkan institusi perundangan dan kehakiman syariah di negara ini. Perkara itu disuarakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahliwalah Agama Dato' Muhammad Naim Mokhtar dalam hantaran di media sosialnya. Dalam pada itu, beliau juga berharap peguam syari'i dan institusi kehakiman syariah mampu bergerak bersama-sama demi keutuhan sistem perundangan serta kehakiman syariah. Jelasnya, sebagai menteri dipertanggungjawab, beliau sentiasa terbuka untuk menerima pandangan dan malu balas membina, khususnya berkaitan pengurusan Mahkamah Syariah. Dato' Muhammad Naim turut mengucapkan tahniah kepada Persatuan Peguam Syari'i Malaysia PJSM dan Persatuan Peguam Syari'i Wilayah Persekutuan yang mengambil inisiatif menganjurkan program Sukan Peguam Syari'i semalam. Ujarnya ia amat penting untuk saling mempertahankan ukhuwah silaturahim selain saling beriadah dengan penuh semangat kesukanan. Tarikh melihat anak bulan Ramadan untuk menetapkan tarikh permulaan puasa bagi umat Islam di Malaysia akan dibuat pada petang Ahad 10 Mac ini. Kenyataan Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja memaklumkan Majlis Raja-Raja mempersetujui cara menetapkan tarikh permulaan puasa adalah berdasarkan ruqyah dan hisab. Katanya Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan tarikh permulaan puasa pada malam itu melalui radio dan televisyen. Jawatan kuasa berkenaan diperkenankan melihat anak bulan Ramadan di 29 lokasi di seluruh negara iaitu Pontian Kecil Johor dan Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara di Melaka. Turut terlibat tingkat 13 Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan, Menara Kuala Lumpur, Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya dan Menara Pandang Masjid Al-Husain Kuala Perlis. Dua parah manakala 19 lagi cedera dalam nahas melibatkan sebuah bas ekspres dan pacuan empat roda di Lebuhraya Ipoh Lumut dekat Cangkat Cermin Manjung Perak. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Sabar Rozi Nur Ahmad berkata pihaknya menerima panggilan berhubung insiden itu pada jam 5.38 petang semalam. Setibanya anggota di lokasi kejadian mendapati bas ekspres yang dalam perjalanan dari Lumut ke Ipoh telah terbabas ke dalam parit di bahu jalan. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Manjung, SCP Muhammad Nordin Abdullah berkata, kemalangan berpunca daripada pacuan empat roda yang menukar lorong daripada sebelah kanan ke kiri secara tiba-tiba. Keadaan itu menyebabkan bas ekspres berkenaan tidak sempat membrek dan kemudian terbabas. Kes disiasat mengikut Seksyen 43/1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian dahulu MJ Flash buat masa ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari semasa ke semasa hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, TikTok, X, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam sejahtera.